Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Bal, ada kat situ ke? Kau borak jap ni. Aku tadi mak sapu minyak ubat kurus. Aku tengah terberak jap. Kau Boleh, borak boleh, dulu boleh, boleh, apa-apa jap boleh. bagi aku minum Boleh, dulu. boleh, boleh, boleh. Aku dah Okey, jambat ni. sementara kita menunggu Iqbal, kawan-kawan kat sini semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar yang ada di bawah ni. So, selamat datang kami ucapkan ke room The Blind Spot Project. So untuk minggu ni kita bawakan tetamu istimewa untuk anda iaitu Iqbal M. Alright. Di bawah topik apa Indra? Di bawah topik irama dan lagu. Di bawah topik irama dan lagu. So maknanya malam ni kita akan kupas sedikit sebanyak mengenai lagu-lagu Iqbal. Terutamanya yang ada di dalam album PSJKB yang terbaru. Yang dia baru, dua band diorang baru release. Okay. So untuk siapa-siapa yang dekat bawah ni yang belum tahu tentang Iqbal M. Sedikit sebanyak tentang Iqbal M. Okay. So boleh mula Okey, boleh. Okey ke tu Bal? Bunyi air. So sedikit sebanyak tentang Iqbal. Sebenarnya Iqbal ni, nama Iqbal M ni merupakan satu nama besar yang dikenali di scene music di Malaysia. Okey. So mereka ni merupakan gelombang ketiga yang telah memberikan impak yang sangat besar di dalam industri muzik tanah air kita. Betul ke Indra? Betul tu? Betul. Tak asing lagi Iqbal M dia ni. Yap. So peminat band ini yang sinonim dengan panggilan modern rockers. Modern rockers terdiri daripada anak-anak muda zaman sekarang yang juga boleh dikategorikan sebagai pelapis masyarakat kita yang akan datang. So berkonsepkan muzik post rock, band ini berjaya mengekalkan imej Nusantara atau Melayu dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama mereka di dalam penulisan lirik. So bagi sesiapa yang masih tidak kenal Iqbal M ni, korang perlu tahu bahawa band Iqbal M ini bernaung di bawah label Luncai Emas milik Datuk M. Nasir. Ya, Okey. betul. So ini membuktikan bahawa kualiti dan intipati yang dibawa oleh band ini sememangnya yang terbaik. Alright? Okey. So, siapa-siapa yang ada dekat bawah ni, yang ada dalam room kita ni, kalau korang nak dengar sendiri Iqbal perform sekejap lagi, korang kena stay. Okey? Dengar sampai habis session ni, insyaAllah kita sama-sama akan dapat manfaat daripada perbualan ini. Alright. Okay, Indra, ada apa-apa nak tambah ke? Kalau korang sukakan room ni, kan, sukakan perbualan ini, korang boleh support kita orang dengan di atas saya ni ada rumah hijau ni, korang tekan klik follow ya. Dan korang boleh terus follow dekat Instagram kita orang dan kita orang akan kemukakan isu-isu yang menarik dan guest jemputan yang best-best. Right. Yap. Okay, sementara menunggu Iqbal, Dah aku kita... dah okey dah. Dah okay? Dia aku tak payah pakai kod ke apa kan. Orang tak nampak kan. Okay, Hai, kalau tak kau nampak, nak tak upload nampak, tak gambar nampak, tu Bal, boleh. tak nampak, Bal. Tak nampak, so Bal. kita hanya Aku mendengar pakai suara skandar. je. Aku tengah pakai skandar sekarang ni. Kau berak. Orang tak So nampak sebenarnya pun dah. sesi santai-santai je Bal. Kita nak nak tanya pasal lagu kau. So di bawah topik irama dan lagu lah. Okey. Peluh-peluh siut. Asal tu? Pelung. Kau sakit perut ke? Tak, aku tadi pakai, bukan makan. Aku ada beli minyak kurus. Minyak sapu kat perut lah bagi untuk kurus. Betul ke minyak tu ada Bal? Ada. Ni Ada. jadi aku dah pakai 2 hari 3 hari. Aku dah itu dah pakai. Lepas tu aku rasa aku dah kurus, aku stop. Lepas tu 2-3 hari ni aku rasa aku macam gemuk balik. Lepas tu aku sapu Tu yang kau pakai ubat balik? tu aku pakai balik, aku sapu-sapu kat perut. Tapi memang akan berak-berak lah. Tu aku baru lepas berak tadi. So dia punya cara dia berak-berak dia bahkan jadi kurus lah. Dia berak, dia keluar balik makanan yang kau makan tadi. Keluar bukan dalam bentuk berak tau. Dia keluar dalam bentuk makanan yang kau makan tadi. Tadi aku makan temikai, sebiji temikai keluar kat dalam jamban. Penat aku nak flush. Sebab tak, lubang jamban kecil, temikai besar, dia keluar sebiji. Walaupun kau dah gigit-gigit hancur kan, tapi dia akan keluar sebiji macam mana yang tadi kau makan. Susah tu nak flush tu, susah tu. Itu yang flush, lambat tadi tu nak flush tu. Alright. So okay, harap kau selesa dalam keadaan sekarang. Boleh. Alright, okay. So okay, Bal. First, soalan pertama kan. Mungkin dekat bawah ni ada yang dah kenal Iqbal and then mungkin ada yang belum. So aku nak kau introduce dengan cara kau sendiri sedikit sebanyak tentang kau Bal. So kalau biasa, sebab kau tadi cakap introduce dalam bahasa kau sendiri. Dalam bahasa Melayu Kan aku cakap bahasa suku aku kan, nanti takut orang semua tak faham.
Sebab aku bersuku dengan yang aku memang suku aku berasal daripada yang in the beginning tu. So Cantik. jadi takut In korang the beninggi. kan kalau aku cakap dalam bahasa asal aku takut korang tak faham. So saya cuba saya cuba berbahasa dalam bahasa Malaysia. Sorry saya nak cakap dekat semua orang kalau awak mungkin bahasa Melayu saya tak berapa fasih seperti awak semua. Okay? Nama aku Iqbal. Aku satu daripada 5 Iqbal M tu lah. Start minat muzik daripada sekolah rendah dalam 12 tahun. Masa tu aku tinggal sebab bapak aku polis, so tinggal dekat barek polis kat Keramat. So jiran depan rumah aku berada tu selalu main gitar kat depan rumah. So jadi tengok dia main gitar tu macam, smart gila apa benda ni kan. So jadinya cuba berkawan lah dengan jiran depan rumah dengan brother tu. So brother tu pun ajarlah aku main gitar. So ajar-ajar masa tu start dengan kebanyakan sebab dia minat ekspedisi. So banyak lagu-lagu ekspedisi macam tu lah yang aku belajar masa tu. So lepas masa aku darjah 6 tu dia tingkatan 5. So bila nak dekat hujung tahun tu mak dia dah tak bagi dia main gitar sebab dia nak SPM. So aku terpaksa cari cikgu yang lain lah untuk ajar aku sementara. So cari cikgu lain yang area-area kat situ yang lepak-lepak kat tembok apa semua, berkawan apa semua. Lepas tu naik sekolah menengah baru start. Kan masa tu orang tengah start baru nak jadi skinhead lah, jadi grunge lah, jadi apa benda semua. So kat situlah kenal kawan-kawan yang muzik yang lain-lain ni. So start situlah baru tahu macam Nirvana apa benda semua. Dan terus buat band. Masa tu dengan kawan-kawan sekolah. So form 3 masa aku form 3 tu 2003. Form 3 kita orang dah terus pergi record demo lah masa tu dekat studio Syam Visa dekat Ampang. Tak tahu lah studio tu ada lagi ke tak. Nama studio tu Access Studio. So release. So start pada tu dah start main show kecil-kecil lah. Start show main kecil-kecil. Lepas tu dah minat juga muzik. Macam aku rasa aku nak tambah lagi aku punya detail-detail pasal muzik. So lepas habis sekolah, habis menengah, sambung belajar muzik dekat UiTM Shah Alam. So habis diploma, sambung degree separuh jalan. Habis separuh degree, lepas tu dah terus masa tu buat Iqbal M. Dan terus jalan buat Iqbal M lah sampai sekarang. Alright. So tu sedikit sebanyak tentang Iqbal. Maknanya pendedahan muzik kau agak awal jugalah Abang kan. Daripada sekolah agak kan sampai ke sekarang. Kalau ikut daripada darjah 1 tu aku dah start minat muzik. Sebab aku start membesar dengan KRU. Sebab akak aku dia berkawan dengan penari-penari KRU tu tau dulu. So jadinya aku selalu dapat tape diorang punya show, tape diorang rehearsal, VHS kan. So aku jadi kat situ aku jadi minat KRU. So daripada masa sekolah rendah darjah 1 aku dah buat show lah dekat sekolah masa tu. So masa rehat semua orang beli makanan apa benda semua kat kantin. Lepas tu kita akan pergi kat padang sekolah, Lembah Keramat. So ada satu palung tu pokok tak ada. So kita akan naik atas palung tu, konon jadi macam stage lah. So bertiga lah, aku dengan kawan aku lagi 2 orang. Aku Syahli dengan Raimi. So konon-konon poyo-poyo dia aku jadi Norman lah masa tu. So jadinya kita akan naik atas palung nyanyi lagu KRU sambil menari lah. Sambil tarian, lah. tarian yang sama-sama tu. Tarian sama-sama masa zaman tu lah. Okay. Alright, okay. Thank you Bal. Okay. So untuk sebenarnya okay. So rasanya dekat bawah ni dah agak jelas dengan sedikit penerangan daripada Iqbal macam mana dia involve dalam muzik ni. Okay. Topik hari ni sebenarnya kita nak cerita banyak pasal album kau Bal. Adalah album boleh. PSJKB. So okay, kalau korang semua boleh tengok dekat situ, refresh dekat saya punya profile, korang boleh tengok dekat situ. Ada ini ialah cover hadapan, kulit hadapan PSJKB. Okay, soalan pertama Bal. Apa maksud PSJKB ni sebenarnya? Okay, so PSJKB ni kita punya plan masa tu dalam 2015 ni tu kita dah set untuk nak keluarkan album lah untuk Iqbal M. So lepas tu tapi kita tak ada funding lagi sangat masa tu. So 2015 kita keluar single satu, Kota Memujuk. So kita keluar single kat situ satu, digital. So sambil tu kita main show, collect duit sikit lah. Collect duit show semua nak record album. Tiba-tiba pula Luncai Emas call kata dia orang berminat untuk nak flower kita orang jadi sebahagian daripada dia orang punya family members. So kita pun macam okey lah, setuju. So lepas tu 2018 kita orang start record. Setahun kita orang record PSJKB ni. 2019 dia keluar. So PSJKB ni nama komersial dia lah sebab
dia sebab konsep album ni adalah mainan. So kita punya idea adalah untuk selain daripada dekat lagu, keseluruhan benda-benda yang kita keluarkan bertemakan PSJKB ni adalah bentuk mainan. So kita nak mempermainkan orang, nak orang bermain dengan kita jugalah. So PSJKB tu sebenarnya nama panjang dia untuk komersial dia adalah salah satu tajuk lagu yang ada juga kat dalam tu lah, Perasaan Sedih Janganlah Kau Bimbang. Tapi untuk version dia punya dark side dia, PSJKB tu adalah Parlimen Sudah Jatuh ke Bawah lah. So itu kalau korang boleh tengok cover CD tu pun sebenarnya gambar pistol tu, gambar asal dia adalah gambar Parlimen sebenarnya, yang di alter oleh designer kita orang, Fry, yang dia buatkan jadi nampak macam pistol lah. Macam tu. Okay Bal, okay. So sebenarnya kalau kau nak tahu, kalau kau tengok kat profil aku tu, itulah sebenarnya gambar daripada Ciling 20 sen. Betul tu Bal Betul. So sebab dia punya simbolism yang lain pun semasa tu, sebab masa kita nak record album tu adalah kita orang pun kebanyakannya dah era nak masuk 30-an. So Fry pun terus macam okay, aku gunakan simbolik duit 20 sen untuk melambangkan umur korang lah, umur 20-an nak ke 30-an tu. So daripada situ juga dia generate benda-benda yang lain lah dekat cover ni. So kalau korang tengok cover dia pun sebenarnya color-color tu semua pun kebanyakan color-color parti kita. Color parti kita. Color-color merah, biru, apa benda semua tu lah. Walaupun sebenarnya dia tak ada, kita bukan, album ni bukan album politik punya isu ke apa, tak ada. Cuma dia terjadi dalam keadaan masa tu pun pergolakan tu tengah jadi. So dia sebati dekat dalam album ni lah untuk bergerak sekali. Itulah bila kau cakap dia berkonsepkan permainan kan, aku pun sebenarnya bila tengok Shilling tu, aku pun ingat mula-mula benda tu memang pistol. Aku dah besar sikit baru aku tahu benda tu Parlimen. Betul. Masa kita kecil-kecil pun dulu memang kita ingat duit 20 sen semua tu gambar pistol smart gila. Pistol ni asal kat Malaysia ke apa benda semua, Malaysia ke yang buat pistol ni ke. Tapi sebenarnya kita tak tahu, sebenarnya benda ni kita tengok terbalik. Sebenarnya kita tengok kena belah sini baru nampak dia bentuk bangunan kan. So dah besar, dah ada otak sikit baru kita tahu ini sebenarnya bangunan, bukannya pistol. Alright. Okay, so untuk siapa-siapa yang memang ikutkan sebenarnya konsep, kalau dari kita tengok dekat design dan warna yang ada dekat dalam album Iqbal N ni sendiri, warna ni sebenarnya dia menarik minat kita untuk nampak. So sebab dia warna terang kan. So benda tu kalau kau letak dekat meja pun orang boleh nampak walaupun orang tak tahu tu CD apa tapi orang akan angkat. Yes. So itu pun memang antara benda yang bila tengah bincang dengan Fry lu, nak cover macam mana. Okay, aku dah ada design macam ni apa semua, kau nak pakai colour apa semua. So aku pun terus cakap macam aku dah boring lah dengan rock band colour gelap. Tak habis, kenapa rock memang kena colour hitam, baju hitam, apa seluar hitam, muka memang kena tarah atas star dulu apa semua baru boleh jadi rock ke apa benda semua kan. So itu yang cakap, okay, kita pakai colour-colour yang cerah-cerah lah, supaya kita boleh nampak orang kalau kita letak kat atas meja bila jual ke apa, orang daripada jauh pun boleh nampak apa benda semua. Kalau orang tak kenal kita pun masa tu, kalau dia lalu kat atas meja orang ada berniaga CD, mungkin dia rasa, oi, band apa ni apa semua. Kalau dia tak beli masa tu pun, mungkin balik dia akan try Google dulu ke apa, dan mungkin selepas tu dia boleh minat lah kan. So itu pun antara salah satu cubaan dari sudut marketing kita juga masa tu kan, kiranya kan, untuk nak kita exposekan diri kita dekat orang yang tak tahu pasal kita. Alright, okay, so seterusnya Bal, sebab kita nak run through, kalau boleh aku nak run through lah dalam album ni kan. Dia ada 8 lagu. So lagu pertama dia bermula dengan lagu Pra kan. Betul. Boleh kau cerita sikit pasal maksud Pra ni? Okay, so Pra tu sebenarnya macam pra sekolah, pra apa benda semua. Maksudnya kalau orang kata daripada kau nak A pergi ke A, kau nak daripada A kau nak pergi B, kau dekat tengah-tengah tu. Kau tengah di antara macam A sharp ataupun B flat tu lah. So maksudnya dekat sini cerita dia adalah tengah-tengah tu, maksudnya dalam perjalanan kau nak menuju ke destinasi tu. Ini cakap ini untuk nak bagi senang semua orang faham lah kan. So macam tu lah. So pra tu adalah engkau tengah ada dekat tengah-tengah kau punya perjalanan tu. So tapi dekat situ ada pergolakan tu lah. Maksudnya macam okay, aku nak teruskan tak pergi ke Giant untuk nak beli roti, ataupun aku nak stop je kat sini sebab kat tepi ni ada orang jual rojak. So aku nak makan rojak ni je ke dekat tengah-tengah ni, ataupun aku nak
habiskan aku punya niat tu untuk pergi ke Giant untuk nak beli roti tadi lah. So dia macam tu lah Oh, so lebih kurang. maksudnya dia lebih kepada macam pertengahan lah dalam perjalanan untuk menuju Maksudnya something kau tak lah. kau tak sampai lagi, kau dekat tengah-tengah tapi kau tak sampai lagi. Tapi kau dah bergerak dan untuk nak menuju ke situ. So itu yang kau tak tahu, maksudnya macam macam mana lah. So aku nak dekat tengah on the way tu pergolakan dia banyak apa semua, so macam aku nak teruskan tak untuk aku nak sampai ke destinasi aku ni, ataupun aku nak relax je dekat tengah-tengah ni, atau aku nak berpatah balik ke atau apalah, macam tu lah. So adakah dia punya simbolik tu, maksudnya dia terhad kepada satu perjalanan je? Maksudnya adakah benda tu dia boleh melibatkan macam satu perasaan ke atau cita-cita ke? Benda tu dia bila dia jadi dekat orang, dia boleh jadi apa-apa je. Dia boleh jadi cita-cita dia boleh jadi apa benda je. Sebab macam untuk aku, okey, aku memang terus terang aku tak tulis untuk semua orang yang suka Iqbal M ni pun. Korang suka tu sebab korang yang suka. Aku tak pernah pun tergigih untuk nak suruh korang suka dengar lagu Iqbal M. Aku buat tu adalah sebab aku suka. Aku just share je. So bila aku share dan korang suka, itu adalah sebab korang yang memang rasa korang boleh nak relate. Bukan sebab aku yang macam pergi ketuk rumah korang, meraih undi. Bang, ni ada lagu abang, suka abang lagu ni. Tak ada. So benda tu bergerak secara organik je. So bila orang suka adalah bila mungkin dia sendiri yang rasa yang dia boleh relate dengan situasi dia. Sebab bila lagu tu dah keluar dekat orang, itu dah jadi cerita orang. Itu pada pendapat aku. Walaupun Okey, kau tulis sebenarnya pasal benda lain, tapi bila keluar, orang tu cerita, aku suka gila lah lagu ni. Sebab apa? Aku dengar lagu ni, aku rasa jadi ni. Padahal aku tulis tak ada pun pasal berkenaan macam tu. Tapi dia, sebab itu dah jadi lagu dia. Untuk aku, bila lagu tu keluar, itu dah jadi hak orang untuk dia nak rasa lagu tu macam mana. So dia boleh relate, alhamdulillah dengan cerita dia, walaupun tak sama dengan cerita asal yang kita maksudnya buat. bukan walaupun bukan daripada apa yang maksud yang kau buatkan tu, daripada apa yang diorang dengar tu, itu dah jadi cerita diorang lah kan. Betul. So bagi aku benda tu aku respect, sebab benda tu dia itulah fungsi arts ni, yang mana kita boleh relate kan dengan apa yang cubaan kita buat kan, daripada segi karya kita. Walaupun benda ni bukan indirectly, maksudnya kau tak adalah cakap benda ni straightforward, tapi orang masih boleh relatable dengan diorang punya life. So dalam lagu ni sebenarnya Balan, aku sebenarnya tertarik, aku nak playkan sikit bagi kawan-kawan kita kat bawah ni semua dengar. Ada rangkap. Kau cakap tadi tertarik, kau dah check tak betul-betul dia tarik ke tolak? Sebab macam pintu Dia sebenarnya tarik. Aku cuba tolak, dia macam lagi jauh. Aku tarik sebab nak bagi lagi dekat kan. So aku nak play lagu ni. Dia hanya rangkap daripada yang aku rasa menarik untuk kita share dengan kawan-kawan kita malam ni. So aku nak kau explain daripada apa yang kita dengar ni. Alright, okay, let's go. Yo. Buka pintu pagar. Buka satu pintu pagar, kuncinya ada di atas almari dapur. Boleh kau explain sikit tak apa maksudnya? So dia macam ni, macam aku cakap tu, buka satu pintu pagar tu adalah satu, maksudnya jalan lah untuk kau nak kejar benda yang kau nak tu kan. Mesti dia ada jalan dia. Kata kau nak pergi Giant, mesti kena lalu area ni ke apa benda semua. So itu adalah, dari kalau kita cerita ni pasal sudut kerja lah, katalah aku sebagai pemuzik semasa tu. So kita kena cari jalan untuk nak exposekan pasal kerja-kerja kita supaya orang tahu. So itu maksud aku, kita kena cari jalan lah. Itu buka pintu tu adalah jalan lah. Jalan dia macam mana, itulah maksudnya kau kena main show ke apa benda apa semua. So kunci tu adalah idea kau pasal lagu kau, idea kau macam mana kau nak mencorak kau punya pergerakan muzik apa benda semua. So almari dapur tu adalah sebab dapur tu adalah tempat simpan makanan kan. Almari dapur tu adalah tempat simpan makanan untuk supaya tak rosak apa semua. So maksudnya kau punya idea kau yang bernas, yang apa semua tu, kau kena letak dia dekat tempat yang betul lah. Tempat yang supaya dia tak rosak, supaya dia tahan lama, supaya dia bila kau hidangkan dengan orang, kau keluarkan daripada almari tu, orang rasa dan dia akan cakap,
Wow, what's up guys? Sedapnya macam tu lah. What's up guys? Ah, Alright. Okay, so sebenarnya dia kalau ikutkan macam benda ni pun orang nak relatekan dengan apa bila dia dengar tu lah kan. ya So betul. pada pendapat kau, tanpa penjelasan yang macam ni, kau rasa orang akan relatekan macam mana, Bal? Dia kebanyakannya mungkin orang kalau diorang tak nak fikir pasal aku sebagai seorang penulis, dia fikir pasal diri dia je. Aku rasa diorang akan fikir relate pasal kehidupan dia lah. Kehidupan harian lah kan. Mungkin macam okay nak settle apa benda, ada masalah-masalah nak kena settle ke apa benda semua macam tu je lah. Tapi untuk aku yang tulis itu adalah cerita asal dia lah. Dan aku pun tak ada nak meletakkan untuk orang nak kena berfikir semacam mana tahap aku berfikir kan. Sebab aku tak ada bagi keterangan pun kat orang untuk cakap lagu ni semua pasal ni. Tapi bila ada orang yang mungkin lepas dia suka dan dia ada rasa minat yang lebih untuk nak tahu lebih dalam, dia try DM ke apa, baru aku terangkan kat dia orang lah macam mana pasal isi lagu ke, pasal arrangement ke apa, kenapa buat macam ni macam tu. Itu je lah. Alright, okay, faham. So maksudnya sekarang ni sebab bila aku dengar semua dalam lagu PSJKB ni kan, sebenarnya dia macam ada satu jalan cerita yang mana yang dia relatable lah dengan every tajuk yang ada dalam tu kan. Ya, Walaupun betul. sebenarnya simbolik kepada yang tajuk-tajuk dia tu macam tak ada kena-mengena, pra, jangan cakap saja, Seri Dewi Damak kan. So benda tu sebenarnya dalam lirik tu sendiri bila betul-betul kita try to relate macam mana cara penulisan kau, macam mana cara kau menggambarkan sesuatu simbolik tu. So benda tu dia ada cerita yang sebenarnya kalau kita tanya kau directly, benda tu dia dah makin nampak jelas. Melainkan macam kita sesuka hati kita macam nak buat cerita antara kita ke, itu lain lah kan. Dan tapi itu juga yang aku rasa smart. Sebenarnya itu yang best dia art ni. Kadang-kadang bila ada orang yang cerita macam Bal, bila lagu ni aku dengar, bila kau cakap macam ni aku membayangkan ni semua. Kadang aku pula yang jadi macam, weh, aku tak terfikir pun sampai macam ni. Smart gila kau punya, kau boleh berfikir macam tu kan. Sebab aku tak terfikir pun pasal apa benda yang kau cakap ni. So itu yang best dia lah. Antara benda yang best lah kan. So itulah Bal, aku nak quote sikit daripada apa yang kau pernah cakap. Kau pernah cakap yang dalam album ni kan, dalam lagu kau lah, dalam setiap karya kau lah, mungkin kalau korang dengar sekarang macam tak faham atau tak dapat tangkap, tapi mungkin 10 tahun lagi korang akan cakap, oh berguna juga sebenarnya lagu ni. So boleh kau jelaskan tak kat sini Bal? Okay, so benda tu sebenarnya dah terjadi depan mata aku sendiri lah. So benda tu sebab Iqbal M memang start dengan orang ejek tau. Sebab mungkin orang tak biasa dengan cara penulisan yang macam tu, style muzik yang macam ni, apa benda semua. So orang rasa pelik. So banyak gila yang macam masa Iqbal M keluar tu, orang tengok macam dajal lah. Aku rasa kan. Tengok ini macam pemusnah muzik je kan. Pemusnah muzik masa tu ada keluar. Benda ni macam perosak apa semua kan. So aku cakap tak apa lah. Aku just masa tu aku ingat lagi. Aku bagi tahu kat orang-orang yang masa tu dengar Iqbal M yang dia boleh terima, cakap, Bal, ini Bal ada member aku kutuk apa band kau macam ni masuk. Aku cakap tak apa, biar je. Satu hari nanti bila dia start suka, dia akan lagi gila daripada kau suka Iqbal M. Dan benda tu jadi lepas tu. Bila dah lama kita dah tak layan lah, biar buat tak tahu dengan orang, kita pun buat je muzik tu layan. Orang pun dah start expose, start suka. Dan orang yang macam ejek-ejek tu dulu start pernah yang cakap terus kat aku, cakap dulu aku tak suka tu, tapi bila aku dengar ni baru aku dapat apa benda semua. So alhamdulillah kau dah dapat apa benda yang mungkin selama ni kau rasa benda tu macam bongok kan. So itu je kan. Betul, sebenarnya aku setuju dengan apa yang kau cakap sebab orang kita dia lebih bersifat skeptical. Diorang judge dulu tanpa diorang dengar dulu apa benda yang sebenarnya yang untuk kita nak offer kat diorang kan. Lagi-lagi dengan orang yang memang totally langsung dengki ke dengan kita atau tak suka kita, lagilah apa yang kita buat tu kau bagi dia minyak wangi pun dia rasa busuk kan. Kalau orang yang tak suka kau tolong orang buta lintas jalan pun dia cakap benda tu tak elok. Nanti dia cakap kau ni tak bagi orang buta tu berdikari lah. So aku rasa macam-macam benda ni kan. berkait tak dengan lagu yang kedua dalam album kau ni. Dia lagu Jangan Cakap Saja. So macam tadi sebenarnya aku pun nak adalah a few lyrics yang aku tertarik. So aku nak play back kat sini.
Boleh, Okey, boleh, yang kat boleh. bawah ni boleh dengar sekali. Yap. Yeah. Yap, aku rasa Bite ni memang Rangkap ni memang paling hook dekat aku lah, sebab aku rasa macam dalam lagu ni yang bila aku start dengar kau punya album ni lagu pertama yang aku rasa yang macam aku senang untuk terima. So itu So pun memang antara konsep juga masa tu, sebab dalam PSJKB tu kita dah ada bahagi-bahagikan lagu tau. Maksudnya lagu yang untuk orang pengenalan, maksudnya nak bagi senang hadam sikit. So lagu yang okey dia dah ada susah sikit, lagu yang lagi orang, lepas tu ada lagu yang lagi susah, yang macam tu lah. So kita memang dah ada berapa list lagu. Sepanjang aku buat PSJKB ni, aku ada lebih kurang 27 ke 28 lagu yang dah aku buat masa tu. Tapi 8 ni je lah yang tercalon untuk nak masuk kat dalam album lah, yang aku rasa dia solid untuk nak ada dalam album ni masa tu. Oh, alright. So sebab aku tertarik sebenarnya dengan lirik yang perisik punya banyak helah tu. Belum tentu semua mengena. Baca buku tebal, belum tentu handal. So sebenarnya statement ni agak bold tau. Orang bila baca sekali jalan kan. Tapi bila baca banyak-banyak kali tu macam tak dapat nak tangkap perisik tu sebenarnya. Siapa yang baca buku tebal ni, yang macam belagak handal ni. So nak kau explain sikit Bal kat So sini. cerita dia jangan cakap saja ni, memang aku buat total, memang aku aim dekat keyboard warrior yang masa Iqbal M zaman tengah kena ejek tu lah. So Alright. perisik tu adalah, maksudnya macam kalau kau fikir tugasan perisik betul-betul tu adalah dia memang pergi kat tempat orang jahat, pergi kat tempat musuh, dan dia check macam okey dia orang ada camp kat sini, ada menara kat sini atau apa semua. Lepas tu dia akan balik dan bagi tahu Untuk tahu team kelemahan dia lah. Untuk tahu kan. kelemahan So lah. so perisik tu maksud aku kat situ adalah mewakili haters tu lah. So diorang akan try je cari salah kau, salah dekat lagu kau, apa benda je, apa show macam ni lah, apa semua. So dia akan try je attack kau apa semua untuk nak buat supaya dia boleh keluar, besarkan lagi pengaruh untuk orang lain pun tak suka kau. Tapi kau buat macam mana pun, itulah kau baca buku tebal tu, maksudnya bila kau dah keluarkan semua segala-gala trik kau yang untuk supaya orang lain boleh akan tak suka kepada kau tu, takkan semua tu akan berjaya untuk nak bagi tahu kat orang lain supaya orang lain pun tak suka. Akan ada orang juga yang akan suka dekat Iqbal M tu lah. Macam tu lah maksud dia, faham? Menarik. So maksudnya dengan orang-orang yang tak suka tu pun lah sebenarnya dia suka je kan. Tapi dia tak nak mengaku lah kan cerita Ada dia. juga macam tu kan. Sebab kadang-kadang ada orang tu faktor sekeliling. Dia suka ni, tapi member dia, circle dia semua tak suka Iqbal M. Alamak, kalau aku nak tunjuk aku batak kat Iqbal M ni, kan member aku gelak kat aku pula. Kan? So ada juga orang yang jenis macam tu kan. Okay, faham. Alright Bal. Sebelum kita teruskan lagi, aku sebenarnya nak tanya apa aku nak kau ceritakan satu pengalaman Iqbal M yang paling kau ingat dan kau tak boleh lupakan. Banyak gila lah. Banyak gila. Banyak gila yang paling kau ingat. Yang paling aku ingat adalah semasa album ni keluar lah. PSJKB keluar. Aku tak ingat berapa hari bulan, tapi Januari, hujung-hujung Januari tak salah aku, album ni release. So masa tu Iqbal M tu tak ada pun, tak orang kata tak meletup pun. So masa tu release album, orang queue panjang gila yang macam tak tahu daripada mana orang ni datang. Dan aku dapat report orang-orang yang datang tu seluruh Malaysia ada wakil untuk datang ke KL dekat launching album tu, untuk beli album tu. Kita orang layan dalam 2 jam lebih kot lepas habis show, untuk nak layan semua orang yang beratur tu, untuk nak dapatkan PSJKB semasa tu. Masa itu antara pengalaman yang macam aku rasa macam tak pernah terfikir pun macam ni kan. Sebab aku memang buat pun, aku tak pernah fikir pasal orang pun. Aku buat lagu ke apa, aku bukan fikir pasal korang akan suka ke apa. Yang penting aku suka, bandmates ni suka. Itu je dulu.
Tapi tak sangka pula masa tu bila album tu keluar, masa tu tengok sambutan tu nangis lah. Masa tu memang aku nangis lah. Itu Dia yang ibarat macam engkau tak sangka yang dia akan bagi satu impact yang besar dekat orang-orang dekat betul. waktu tu kan, yang kita Ah, yang boleh dikategorikan kalau peminat kau ni sekarang orang panggil modern rockers lah kan. dia, So itu lah dia jadi tak sangka macam mana datang tiba-tiba orang-orang ni apa benda semua kan. Sebab kita tak nampak. Masa tu tak nampak pun. Masa tu okay, Instagram semua memang ada lah. Ada je lah yang orang macam tag ke komen cakap dia suka lagu ke apa. Tapi tak nampak macam wow gila. Tak nampak. Tak nampak benda tu macam besar gila. Tapi tiba-tiba bila album tu keluar, tengok impact dia, wah, itu yang macam terkejut lah. Macam apa benda ni lah. Macam tu lah. itulah. Okay, aku ada tengok salah satu video performance kau lah masa tu. Aku nampak kau ambil phone penonton tu yang tengah ada seorang budak tu tengah rakam. Lepas tu kau masukkan dalam suit Spiderman. Masa tu kau tengah pakai suit Spiderman. Lepas tu aku rasa budak tu menangis kot. Kau Dia boleh nangis. ceritakan tak pengalaman tu? Masa Kau boleh tu share tak pengalaman tu Bal dalam ni? Masa tu macam takut lah. Masa tu macam fuck, budak ni nangis pula apa hal kan. Lepas habis show semua, aku pergi jumpa. Dia nangis sebab terharu lah. Bukan nangis sebab macam dia kena bully ke apa kan. So bila Dikira tak sangka lah. tak sangka Dia lah terharu. kan masa tu. So lepas tu aku ada sampai time budak yang sama, mak dia pernah call aku. Mak dia cakap anak dia kerja kedai burger sebab nak kumpul duit untuk nak pergi beli album dengan Album datang show kau. aku. So masa tu aku rasa macam kau ni bodoh ada kan yang kau nak beli jual burger semua semalam tak beli album aku. Kenapa? Tapi dari satu sudut tu ada rasa macam siapa Rasa macam terharu. ni ada orang yang terharu macam sanggup kau Aku pun belum tentu ada band aku yang aku suka ni yang mungkin aku akan buat macam tu untuk kan. So banyak gila benda lah. Dia sebenarnya Iqbal M ni banyak, makin lama aku buat kerja dengan Iqbal M semua ni dan dapat jumpa orang apa semua, sebenarnya dia banyak juga ajar aku untuk rasa manusia tu. Dia bila jumpa show, bila dengar orang, bila habis show, aku borak-borak dengan orang, dia cerita macam mana dia kenal Iqbal M ke, macam mana satu-satu lagu tu ada bagi kesan kat dia ke apa kan. Dia lama tu dia jadi buatkan kau jadi macam lembut hati tau. Jadi macam ada jadi dia dah lama aku jadi cepat tersentuh, jadi cepat tersentuh. bila tengok kesan orang terhadap benda tu kan. So terima kasih juga dekat semua orang sebenarnya benda tu. Korang pun membantu aku secara korang tak sedar untuk nak rasa ada berberi kemanusiaan apa benda semua. Selama ni mungkin kalau macam kau jalan tengok ada kau jalan naik kereta, kau rasa nak ludah, kau boleh ludah je tepi jalan lah. Tapi dah lama boleh tak boleh lah, tak best lah kalau ludah tepi jalan. Kesian kotor, ni cari tok sampah ke, ataupun kau telan lah dulu air ludah kau tu, nanti kat rumah bawa kau buang ke apa. Dia ada sikit sebanyak tu macam membantu juga aku punya kehidupan lah, untuk nak jadi yang lagi okey daripada yang sebelum-sebelum ni macam tu. Itulah sebenarnya sebab bila kau cakap macam ni, sebab dia khas khusus kepada yang album PSJKB sendiri. Sebenarnya apa konsep yang kau nak ketengahkan Bal? Sebab bila dengar betul-betul memang ada sedikit kritikan dari segi sosial dan benda ni kebanyakannya ialah untuk macam menaikkan semangat. Maksudnya ialah dia bersifat heroik kan, kalau kita tengok dia punya logo pistol ni pun dia macam melambangkan sesuatu. Boleh kau explain sikit kat situ? So dia memang album ni masa PSJKB ni buat, memang aku dah set dalam otak tema dia apa semua akan menjurus ke arah macam hero apa benda semua tu lah. So dan sebab tu juga yang masa tu aku pun pakai Spiderman semua tu era tu. Tapi orang pun macam tak faham apa relate dia mamat bodoh ni pakai suit Spiderman apa benda semua kan. So memang masa buat tu adalah sebab masa tu era macam aku pun cakap lagu apa lagi aku nak tulis pasal apa benda semua. So itu yang aku kumpulkan lagu-lagu yang buatkan aku untuk naikkan semangat aku, untuk tak pedulikan macam orang-orang ni cakap apa, untuk nak teruskan aku berjalan. So itu dengan harapan yang mungkin orang lain bila dengar dia pun akan rasa macam tu lah, untuk dia kuat untuk nak kejar benda yang dia nak, untuk dia
dia kuat untuk nak kejar cita-cita dia ke, untuk dia tak nak mengalah dengan apa situasi yang tengah berlaku kat dalam diri dia ke apa ke. Dia jadi macam tu lah. Okay, dia jadi macam Fazila Kamsah dalam bentuk lagu lah. Jadilah kamu sadar betul lagu. Kan. So saya Fazila Betul, lupa betul, Kamsah. betul, Fazila betul. Kamsah yang kau nyanyikan lah macam tu lah. Betul, dia sebenarnya ialah bila orang boleh relate kan dengan apa yang kau cuba sampaikan dalam lagu kau tu, dan diorang pun terkesan secara tak langsung. Benda tu yang sebenarnya bagi aku dia buat semangat tu macam membuak-buak tau. Benda tu bagi orang yang jatuh untuk terus bangun, yang putus asa untuk dia macam dah ada motivasi balik dengan Ya, daripada kau punya lagu. Kalau tak daripada betul, lirik kau sendiri pun, daripada bunyi gitar arrangement kau yang mana yang memang betul-betul memang ada efek. So dekat situ yang sebenarnya aku nampak yang keunikan Iqbal M ni. Dia walaupun orang panggil yang macam, yelah kadang-kadang orang dengar macam tak macam pop song biasa pun. Dia ni tak ada chorus pun, tak ada betul. tak main langgar je semua form kan. So benda tu sendiri sebenarnya dia satu karya yang mana orang kita patut hargai lah. Sebab bila adanya karya-karya macam ni, sebenarnya dia sedikit sebanyak membuatkan orang berfikir. Betul tak Val? Betul, ya. Ya, Sebab alright. untuk aku kita macam walaupun benda ni orang claim dalam apa arena hiburan semua ni, tapi aku tak nak meletakkan hiburan semata-mata kosong lah kan. So kita kena ada letak isi-isi juga supaya rohani orang tu ada benda yang bagus juga dia boleh dapat, selain daripada dia datang show lompat-lompat kepala terkoyak, tangan putus apa benda semua tu je lah. Kan. So Yep. itu ada kan. Mungkin ini cara dia lah. Mungkin ini salah satu cara jalan dia yang mungkin untuk aku fikir mungkin boleh membantu orang-orang yang mungkin dengar Iqbal M ni untuk dia kuat lah macam tu. Dan sedikit sebanyak sebenarnya untuk cara yang terbaik untuk educate masyarakat kita untuk lebih menghargai karya muzik tu sendirilah kan, dengan cara-cara yang macam ni. So okey, siapa yang ada kat bawah ni, selamat datang kita nak ucapkan kepada semua yang ada. Lepas ni kita ada performance special daripada Bal. So selepas daripada performance tu, kita akan bawa siapa-siapa yang dekat bawah ni yang mungkin ada soalan yang nak ditanyakan personally kepada Iqbal M, boleh tanya. So boleh raise your hand dekat situ dan kita akan bawa korang naik. Okay. So Bal, mungkin ada dekat bawah ni peminat kau yang dah lama tak dengar kau perform. So bolehlah kalau kau perform satu lagu ke. Okay, boleh. Alright. Tapi aku direct je, aku terus direct je Bal, tak kisah. Yang penting layan. So boleh jalan je ni main. Terus. On. Jalan Okay, terus. so aku akan mainkan lagu yang jadi tajuk album tu juga dulu, PSJKB, Perasaan Sedih Janganlah Kau Bimbang. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Intai dari ampai sayang, takut kau tak keruan. Minum seteguk air tempayan, belum tentu kau kenyang berbulan-bulan. Buatlah apa-apa, janji kau tak kacau syaitan. Oh, takkan mungkin kau rasa sekarang, tak perlulah kau bimbang. Oh, takkan mungkin kau rasa sekarang,
tak perlulah kau bimbang. Oh, oh, oh. Nak nasi jangan lebih keras, belum tentu keras itu berhak, pilihan masing-masing. Sedih remaja ditumpas kekasih. Apa yang perlu buat yakin boleh. Janganlah kau bimbang, perasaan itu hanya sebentar sayang. Perasaan sedih, janganlah kau bimbang. 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 Janganlah kau bimbang. Janganlah kau bimbang. Oh, janganlah kau bimbang, wahai sayang. Wow. Baik. Ada ramai sebenarnya ni tengah dengar Bal kau perform. So tu dia tadi yang kat bawah baru dengar PSJKB, perasaan sedih janganlah kau bimbang. Alright. Yeah, So yeah. sebenarnya aku pun nak tanya juga pasal benda ni sebab aku tertarik dengan yang kau punya intro depan tu kan, sebab kau kata dia intro daripada apa Bal? Baby Shark dudu-dudu. Aku play sikit bagi kawan-kawan kita dengar. Dia punya intro je. Kalau korang boleh relate Yap. So tu ada bunyi Baby Shark. Memang betul ada bunyi Baby Shark. Tapi key tak tahulah sama ke tak. Aku rasa key tak sama. Key tak Tapi sama, masa key tak sebab dan cerita aku buat lagu ni pun memang lain tau masa tu. Antara yang cara gaya masa aku buat tu lain lah. Cara lagu ni. Sekejap bagi aku minum air jap. Boleh. Alright, okay. Sementara Iqbal tengah minum air tu, korang yang kat bawah ni, kalau siapa-siapa yang ready untuk bertanyakan soalan, boleh raise your hand sekarang. Kita orang akan bawa korang naik atas. Alright. Okay, ada ramai yang nak naik. Sekejap So kena tunggu dia orang naik ke atau aku dah boleh bercakap je Apa, pasal kau cakap je sambil-sambil tu bawa dia naik. So semasa aku buat PSJKB ni, lagu tu dia buat part belakang dia dulu tau. Part yang tadi lah, tanah nasi jangan lebih kerak. So dia ada benda tu. So depan-depan dia tak ada lagi masa tu. So benda tu ada yang dekat part yang belakang saja. So lepas tu lama macam aku aku rasa benda ni tak sesuai untuk nak letak dekat bahagian depan. Dia kena dekat tengah-tengah atau kat belakang. So cakap macam mana aku nak cari sambungan awal dia ni ya. So masa tu lepas tu aku pun dengar album Monolog. Masa tu Jangan Puja Sampai Kecewa, yang aku pinjam lagu tu untuk aku buat lirik. So maknanya dan kau pakai lagu Monolog tu lah. Aku pakai lagu Monolog tu untuk aku nak tulis lirik sebab aku tak ada melodi masa tu. Tak ada melodi. Tapi aku cakap aku nak kena buat lagu ni, aku nak kena siapkan lagu ni. So aku pun pinjam lagu tu yang aku ambil part yang part lagu Monolog tu aku ambil part dia yang
Da 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 de de na na nila ataupun di mana usia na 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 bawalah kesaktianku tiada bandingannya. Itu so aku pakai part tu. So tapi aku tuliskan lirik aku sendiri. So kalau orang menyanyikan lagu PSJKB tu yang awal-awal, kalau takut di lambung ombak tu, kalau dia tanam dekat atas lagu monolog tu, suku kata tu akan jadi sama. Suku kata tu akan jadi cukup macam lagu tu lah. Dari segi suku kata dan progression Suku juga kata. yang Tak, sama. tak. Bukan progression. Bukan progression. Suku kata saja. So kalau Oh. kau nyanyi lagu PSJKB tu, kan macam mula-mula tadi kalau takut di lambung ombak, kau nyanyikan lagu tu, lirik tu dekat atas lagu monolog tu, dia akan suku kata dia akan cukup lah. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai, intai dari ampai. So faham tak maksud aku? Faham. Aku pinjam lagu monolog tu untuk aku nak buatkan lirik. So suku kata dia kalau kau ambil akan sama lah. Melodi tak sama lah kan. Suku kata tu sama. So semasa dah dapat pula lirik tu, sekarang ni aku nak kena cari melodi pula lah. Sebab melodi tak ada kan. Sekarang ni lirik dah ada, melodi tak ada. So cakap macam mana aku nak start So semasa tu memang tengah famous Baby Shark dudu-dudu tu. So aku pun ambil gitar, aku try aku pun main lah riff tu. Jeng 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 jeng. Dan lepas tu baru dia organik lah, sambung jeng 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 jeng. Baru dia bergerak yang sendiri secara organik. Dan aku pun dapat idea untuk nak letak melodi yang macam kat PSJKB tu dekat dalam riff tu lah. So itulah terjadinya masa tu. So itulah sebenarnya dalam lagu ni pun sendiri sebenarnya ada suara lock kan dekat belakang kan. Ya betul, dekat part belakang tu. So itu pun antara benda masa recording yang macam aku nangis lah. Sebab macam selama ni kau daripada sekolah kau batak gila dengan dia kot. Semua orang yang like, but memang aku rasa diorang tahu yang aku memang batak gila dengan Lock. So macam tiba-tiba kau bayangkan selama ni kau batak dengan dia, lepas tu tiba-tiba kau boleh main show yang sama dengan dia. Ini tiba-tiba dia ada buat kerja kat dalam album kau kan. Lagi yang kau rasa macam aku masa tengah recording, masa tengah record dengan dia kira produce vocal untuk PSJKB tu. Masa aku kat dalam studio, dia duduk kat control room. Kau tahu tak yang macam kalau cerita-cerita Jepun yang mata berair tu, yang mata besar gila, macam kalau orang buat meme tu yang macam kucing mata besar gila minta Dia kesian macam kan. starstruck Starstruck tu yang gila babi lah, memang tak boleh fokus lah sebenarnya. Faham. Yalah sebab selama ni kita dengar dia punya karya kan, tapi tak sangka yang satu hari tu kau kerja boleh dengan dia. bekerja dengan dia sekali, dan dia pun ada juga dalam karya yang kau buat tu. Dan sebenarnya apa yang dia record vokal dia tu adalah masa tu adalah haram. Sebenarnya producer aku masa tu sebab bila Lock cakap okay Bal, kat part belakang ni kita nak try buat bertindih-tindih vokal kau apa semua. Okay. Right. So masa tu dalam studio kita try lah buat. Lepas tu dia kata okay, ni dah ada guide sikit-sikit ni. So nanti kau try polish lagi. Lepas tu producer aku pun cakap okay Lock, apa kata kau boleh try record untuk nak bagi dia boleh ada idea lagi lah. So Lock pun record dia punya idea. So lepas tu producer aku try tampal dekat dalam track tu. Cakap Bal, ini kalau ada vokal dia nangis ni kan. Apa semua. Lepas tu cakap selamba lah, tampal je lah, biar je. So lepas album tu keluar baru kita orang bagi tahu yang ada suara dia sekali kat situ lah. Lepas tu dia okey je lah. Asyik baik dia okey. Tapi bila dengar balik kan part belakang tu kan, dia memang hook tau sebenarnya. Kau punya suara dengan dia punya karakter suara yang selama ni kita dengar dekat Batu Biru kan. Macam aku meremang sekarang. So masa bila album tu tambah-tambah masa first dah lepas dah siap dah master semua, first kali play try, masa tu aku memang dengar part belakang tu aku sendiri nangis lah. Sebab aku rasa macam kau gila kau orang yang kau batak gila daripada dulu, dia buat kerja dengan kau, ni ada suara dia pula kat dalam album ni apa benda semua kan. So dia jadi lagi macam dah lah kau buat lagu tu pakai lagu dia kan, asal dia kau pinjam melodi. Betul. So lagi aku rasa macam Wah, itu aku sampai sekarang dalam PSJKB, kalau orang kata macam lagu yang kau kena pilih satu lagu je untuk kau nak boleh main, aku memang akan nak main PSJKB Kau lah. akan pilih PSJKB lah.
Yelah sebab bila tengok live show kau pun dekat yang part belakang tu macam cantik tau. Bila orang ramai-ramai, orang semua ni nyanyikan part tu kan. Belakang tu nangis yo. Belakang tu kalau kau datang masa dekat show kau dengar suara orang semua memang kau akan nak nangis lah. Memang kau akan nak nangis lah dengan ayat dia kat dalam tu, dengan dengar suara orang, kau rasa macam kau dengar macam suara-suara orang yang tengah nak minta tolong yang untuk nak keluarkan daripada rasa yang tak best. Daripada rasa yang sedih tu ataupun rasa yang tak sedap tu lah waktu tu kan. So benda tu yang macam magic yang Tuhan kasih semasa tu lah. So aku rasa memang takkan boleh buat lagi yang kedua punya PSJKB lah. Tapi Tuhan dah bagi sekali buat tu pun aku dah rasa macam wow gila lah masa tu. Menarik. So itulah satu benda yang memang ialah kadang-kadang nak dapatkan sesuatu dalam karya tu bukan mudah, tapi bila dah ada something yang macam tu kan, dia punya nilai tu dia tak boleh dinilai lah, dia punya perasaan tu kan bila kau dapat berjaya share kau punya karya ni dengan orang lain. Okay. So kita ada yang nak tanya dekat sini. Assalamualaikum Mirza Danish. Boleh kita teruskan dengan pertanyaan. Ada apa nak tanya Iqbal tu? Okay, Bal. Okay, aku pun rasa macam dah lama tak tanya soalan kan. So, aku tanya untuk kalau katakan next album, kalau ada rezeki yang lebih kan, artis mana yang kau nak feature kan kalau kau ada peluang untuk lagu-lagu kau tu? Maksudnya tak kisah lokal ke international ataupun kau nak khususkan kat mana-mana ke apa? Lokal lah. Especially lokal lah kot. Especially And then local kalau ada rezeki, luar pun okey lah. Okay. Lokal dulu yang first lah. Tu je. Thank you. So kalau lokal, aku memang nak target perempuan lah. Berbanding lelaki, aku punya target lebih nak cari perempuan lah. So ada beberapa nama juga yang pernah ada dekat dalam list aku lah untuk lagu-lagu baru, tapi tak pernah buat lagu duet. Tapi macam ada juga macam kalau poyo-poyo nak try kan. So memang ada juga list-list yang ada yang kita memang nak cari orang yang pernah kasih impact juga dekat kita punya arena hiburan ni lah. Macam aku pernah teringin juga fikir macam nak letak Amy Mastura ke. Aku pernah terfikir juga nak letak macam Juliana Banos ke. Aku pernah terfikir juga untuk nak letak macam yang big lagi macam Siti Nurhaliza, Dayang Nurfaiza, Kakak Azraf. Itu antara orang yang pernah termasuk dekat dalam list-list aku yang aku pernah terfikir lah. So kalau untuk lelaki, kalau duet, aku mungkin nak try Lock lah untuk duet pula kan. Macam yang itu produce tu, dia dah produce dengan dia ada letak backing vocal lah. Ini kalau dapat chance memang duet pula dengan Lock ke, ataupun macam Noh Saleh pun aku macam berminat juga untuk nak tahu isi yang dia boleh keluarkan, yang kita boleh pecahkan lagi macam mana. Ataupun KRU lah, sebab dia antara orang yang awal pendedahan aku kat muzik ni. So kalau kat luar, Tom York, Dave Grohl, ataupun Chemical Romance lah aku rasa untuk sekarang dalam pemikiran aku. Sebab ini orang-orang yang ada bagi aku impact dekat dalam buat muzik lah. Alright. Okay. So, seterusnya kita ada Amirul. Hello Bal. Assalamualaikum. Yo, Jamirul. Jigbal. Sihat Bal Alhamdulillah. Sihat buat masa Bal, sekarang. aku nak tanya Bal. Aku nak tanya daripada segi arrangement music kau tu kan. Arrangement music Iqbal M. Engkau gunakan 100% kau punya idea ataupun ada orang yang limitkan, macam contoh kau tak boleh buat benda ni, kau tak boleh buat benda ni, ataupun kau langgar je untuk album kau ni lah. Maksud aku faham tak Bal? Okay, faham. So dia ada dua-dua. Okay. Dia ada dua-dua yang memang aku dah aim, aku nak bunyi gitar yang macam ni, aku nak line-line gitar yang macam ni. Tapi ada juga yang benda yang macam limit sebab dia orang tak reti nak buat. So jadinya kena ambil kat tengah-tengah lah, yang maksudnya macam sebab apa benda aku nak buat tu, sebab benda tu aku nak synckan dia dengan isi lagu tu, dengan lirik dia, dengan apa benda semua kan. So kadang-kadang ada benda tu yang macam dia orang, oh Iqbal nak macam ni, tapi aku tak reti, aku nak main ribut-ribut kat sini apa benda semua kan. So jadinya kita ambil lah tengah-tengah, yang tak ribut sangat, yang baru angin je. So supaya untuk diorang pun boleh try nak explore buat benda yang lain, dan benda tu pun boleh dapat
melepasi aku punya KPI dekat dalam isi lagu tu lah. Selalunya macam tu. So tapi selalunya aku akan keluarkan dulu idea yang macam aku nak macam ni Faye. Jo, aku nak kau sebab Faye dah main benda tu, aku nak kalau boleh kau ambil upbeat tapi kau ambil benda-benda yang macam ni untuk nak complement dengan Faye punya benda-benda macam tu. So lepas tu diorang akan keluarkan idea diorang lah untuk keluarkan dekat aku dan masa tu baru kita akan decide lah. Macam tu lah. Okey Bal, terima kasih Bal. Alright. Okay, thank you Mirul. Yang seterusnya Haziq. Silakan Haziq. Assalamualaikum Bal. Waalaikumsalam. Rindu Iqbal. Itu lah tu. Soalan, ada 2 soalan boleh First Boleh. soalan, bila untuk next album? Second soalan, masa PSJKB ni dekat live Vans Wanted, lirik yang aku dengar minum arak satu tempayan, tapi bila recording dia dah tukar. Itu sebab kau sendiri nak tukar ataupun label? Okay, so kita jawab dulu. Yang first tadi bila next album. So lagu-lagu untuk next album dah ada. So cumanya kita tak boleh berjalan dengan keadaan sekarang ni. Studio pun tak boleh buka apa benda semua. So sekadar buat demo je lagi dekat rumah. Untuk idea, untuk nak perah-perah idea lagi lah. So kalau dah boleh buka, baru kita akan try nak keluarkan, nak start record apa benda semua lah. So kalau nak cakap pasal Vans dulu, masa dalam PSJKB dia cakap pasal arak tu adalah sebab orang. Sebab siapa yang datang masa tu, mungkin orang yang datang tak nampak sebab korang memandang ke aku kan. Korang pandang stage, aku pandang korang. So daripada pandangan aku, kalau aku pandang sebelah kanan, ada satu group tu tengah buat auk tau. Tengah auk lah macam tu lah. So aku ada nampak lah macam botol-botol beer kat diorang apa semua. So itu benda tu adalah spontan semasa tu untuk nak perlikan diorang lah. Itu je. Tak ada pasal macam luncai tak bagi ke apa bukan. Lirik dia memang sama macam yang mana kat dalam album. Cumanya semasa show tu sebab keadaan. Semasa tu ada group sebelah kanan pandangan aku dari pandangan aku So sebelah kanan dekat bucu bangunan tu ada satu grup mungkin 5-6 orang ke apa tengah macam macam tu. So itu aku saja memerli diorang lah. Itu je. Okay, thank you Iqbal. Alright, thank you Haziq atas soalan. Okay, seterusnya kita ada Kak Aziz. Silakan Kak Aziz, apa yang akan nak tanya? Hi, thank you Izami. Assalamualaikum Iqbal. Waalaikumsalam. Okay, ada simple question je tadi sebab dengar daripada awal Iqbal cakap Iqbal buat lagu, Iqbal M buat lagu untuk Iqbal M yang suka dia dengar untuk diri sendiri. Tak teringin ke nak buat lagu yang untuk menang anugerah, maknanya radio friendly dan supaya orang vote nanti dengar dekat radio. Lepas tu one day menang anugerah. Tak nak ke buat lagu macam tu? Kita tak adalah. Kita sebab macam kita orang buat lagu sebab macam aku sentiasa memikirkan sebelum aku puaskan hati orang, aku kena puaskan hati kita orang dulu yang buat ni. So kita yang buat produk ni, kalau kita tak suka produk ni, macam mana kita nak buatkan orang suka kan. So jadinya masa tu kita buat dan memang kita macam berserah je. Maksudnya kita tak ada pun nak cakap kita menolak anugerah ke apa benda semua, tapi kita tak ada buat untuk semata-mata benda tu lah. Kita buat kalau tiba tercalon apa benda ke apa benda semua, kalau dapat. Kalau tak ada tak calon pun kita tak ada pun nak terasa hati macam nak cakap belakang macam tak apa-apa lah, korang ambil lagu-lagu macam ni je lagu-lagu yang macam kita orang ni korang tak nak ambil apa semua. Tak ada. Kita tak ada menetapkan dan kita pun nak tunjukkan dekat orang juga yang bukan lagu-lagu yang macam mana yang selalu orang dengar dekat radio tu, lagu-lagu semua akan macam ni je. So sebenarnya ada banyak je style music lain dekat Malaysia ni yang mungkin orang tak cover lagi, orang tak tahu lagi sangat sebabkan geng-geng tu tak play. So tapi kita tak salahkan diorang ke, kita tak ada pun macam nak hentam diorang ke apa benda. Kalau korang play. Dia macam ni lah, macam aku dah masak, aku dah letak lauk aku tu atas meja. So aku dah buka aku punya tudung saji, siapa nak makan, makan. Siapa tak nak makan, tak apa, tak ada masalah. Ada banyak lagi makanan lain yang mungkin korang suka. Dia macam tu je lah konsep dia. Okay, thank you. Nice metaphor. Ya, thank you Kak Aziz daripada atas soalan tu.
Okey, seterusnya Adri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Iqbal. Apa khabar? Yo, waalaikumsalam. Khabar baik buat masa Um, sekarang. First aku jumpa hang time tu dekat IP Kreatif dekat Puteri Aba IP and kreatif. korang punya show memang best. IP kreatif apa lah? And dekat Puteri Aba time tu show kat IP Kreatif lah kat dekat Puteri Aba kat Johor. Oh, okey. Time tu tahun Aku tak 2017. suka, aku tak Aku suka bulan lah Julai. Johor. Apa dia? Okey, terus soalan kau. Weh, Nanti aku kita sebab apa Ustaz. aku tak suka Johor. ramai Sebab Johor. apa aku tak suka Aku Johor. Johor, Bal. Ramai Johor, Bal. Dan tak korang Johor. ramai orang Johor ke apa, aku nak beritahu aku tak suka Johor. Jangan orang Johor Iqbal, jangan mahal. Okey, cerita dulu. Okey. Apa soalan dia? Okay, soalan aku, maaf lah ada 3 soalan tapi memang aku nak sangat tahu daripada kau. Okey. Aku nak tahu lagu antara dua darjah antara lagu favourite aku and aku nak tahu macam mana kau boleh dapat idea and inspirasi lagu tu. Yang kedua, elemen muzik yang Iqbal M bawakan ataupun genre, spesifik genrenya apa? And Okey. yang ketiga, pendapat tentang music metal and ada tak rasa macam nak featuring dengan vokalis metal Oh, atau okey. maybe nak masukkan elemen Iqbal M dan juga metal music mungkin. Okey, Terima faham. kasih. Alright. So soalan tadi, first dia kata macam mana buat A2D tu. So masa tu start dengan kalau bahasa budak-budak belajar lah. Dia start dengan motif tu lah. Teng 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 teng. So daripada situ lepas tu baru berdiri chords dia. So lepas tu masa tu pun duk fikir macam nak buat style apa So masa tu macam okay, kita try letak joget lah kat situ lah. So itulah ada style joget tu, strumming style joget tu kita selitkan kat situ. So inspirasi pasal macam tulis tu dia tak ada sangat masa tu macam daripada apa benda ke apa, dia keluar secara natural je masa tu. Tinggal dia punya cerita tu adalah pasal macam tu lah, macam nak tunjukkan apa kita semua boleh berusaha untuk nak dapatkan benda yang sama. Kita janganlah membongkak sangat ke apa benda semua. So dia sebenarnya Iqbal M ni dia SM Salim lah. Dia SM Salim yang moden lah. Dia macam tu lah lebih kurang. So kalau soalan yang kedua, kalau dia kata pasal spesifik tu kita tak ada nak cakap kita main apa sangat. Tapi basic dia adalah rock lah. So elemen apa yang kita selitkan kat dalam tu yang akan sentiasa berubah-ubah. Sebab benda tu faktor kau membesar kan. So mungkin sekarang ni kau tengah dengar ni, so jadinya kau banyak pergi ke arah situ sikit. So nanti lepas 3-4 tahun kau takkan dengar Radiohead saja kan. Kau mesti akan dengar muzik lain bah. Mungkin time tu kau tengah dengar Billie Eilish ke apa. Mungkin kau tengah dengar benda yang lain lah. So jadinya perubahan tu akan berubah-ubah. Tinggalnya basic dia punya root paling besar tu adalah rock music. So macam tu je lah yang aku boleh nak cakap. Lepas tu kalau nak cakap pasal metal, aku dengar juga metal tapi tak ada macam Batak gila metal makan darah kambing ke apa tu, tak ada sampai level macam tu lagi lah. Tinggalnya macam kalau diberi peluang, aku macam teringin juga untuk nak ada try buat lagu yang ada metal sikit. Sebab lagu Iqbal M tak ada yang macam pump mute lagi kan. Kalau kat kita ada tak ada benda tu kita orang tak pernah try selitkan lagi. So mungkin akan datang boleh try lah. Tapi macam kalau tanya siapa metalhead yang sesuai tu, macam tak ada lagi sebab tak ada macam terfikir secara serius sangat lagi untuk nak ke arah-arah tu punya style nak buat lagi. Okay, terima kasih Iqbal. Thank you so much. Alright. Okay, Ni aku nak thank you cerita pasal Adri. Johor tadi. Pasal tu. Kan nanti korang semua, kau tak suka Johor. Ni aku nak cerita ni. Kepada semua lanu-lanu siap Melaka tu, aku nak cerita sebab apa aku tak suka korang ni. Bukan tak suka apa. Dia sebab dulu Iqbal banyak gila kena klepet dengan organizer Johor. Alamak. Mungkin organizer tu bukan daripada Johor, Bal. Dia pakai nama Johor. Betul. Dia macam yang kau cakap first tadi. Orang kita suka buat tindakan pertama je tanpa check.
So aku pun menjadi seorang Melayu yang macam tu. Aku terus je, kalau kat Johor aku terus cakap ini orang Johor. So aku tak tahu orang tu orang Johor ke tak. So ada banyak gila show masa dulu yang orang Johor ajak. So kita macam excited masa tu, macam tak pernah main kat Johor apa benda semua. Tapi bila ajak, tiba-tiba first kali Iqbal M pernah main dekat Johor masa tu untuk hari nak dekat Merdeka, untuk sambutan Merdeka dekat Minyak Beku. Batu Pahat apa, Minyak Beku tu aku tak ingat, Batu Pahat ke apa, main tepi laut. So datang show daripada KL, kau datang daripada KL ni tau. So datang Johor Minyak Beku dengan laut tak nampak sebab dah malam, dengan bunyi yang tu je. So tiba-tiba sampai pukul dah dekat dah pukul 12 kau tak dapat main show lagi sebab show tu drag kan. So tiba polis dah sampai. Polis suruh tutup show tu. Okeylah tutup. Lepas tu organizer pun jumpa, dia kata okey bas, tak apa bas, walaupun korang tak main kita tetap bayar. Sampai sekarang aku tak dapat gaji aku boleh lepas itu. So lepas tu dengar aku tak habis lagi marah aku kat orang Johor ni. So lepas tu ada lagi panggilan, ada 5-6 kali kat show lepas tu Johor. So ajak cakap Iqbal M, kita nak ajak Iqbal M main kat Johor apa benda semua. Cakap boleh apa semua. Tapi masa tu aku dah macam gitu. Macam tu lah dalam hati aku lah bila diorang call ke diorang message kan. So bila ajak tiba-tiba diam. Bila ajak kata show jadi, tapi tak ada pun respon cakap tak jadi ajak Iqbal M ke apa. Sampailah berapa lama barulah kita orang ada orang ajak kita orang main kat Johor. So kita try, nampaknya benda tu jadi. Barulah start tu macam aku dah okeylah, Johor ni tak adalah semua klepek sangat. Gitulah. So itulah dia orang-orang Johor ya. Panjang betul explanation. Alright, okay. So semua harap orang Johor jangan terasa dengan Iqbal. Dia ada history yang tak baik tu kan. Digurau-gurau je. Aku tak adalah tak suka saja je. Alright. Okay. So kita teruskan dengan Mat je. Zizam. Kalau terdrag pun boleh je jalan. Okay, Assalamualaikum Bal. Hello. Salam. Okay. Ada soalan ni Bal pasal purba negara lah. Okay. Nak tanya pasal purba negara, dia punya objektif lah. Macam ada apa-apa lah yang Bal establish purba negara ni ada nak capai satu matlamat selain daripada merge untuk band lah. Maksudnya ada plan nak orang kata apa, nak collab dengan brand-brand lain ke? Boleh cerita sikit Bal? Okay, sebenarnya kan purba negara tu aku buat dengan tanpa hala tuju tau. So masa first dulu buat sebabkan benda tu adalah satu tempat untuk aku nak lari sikit daripada Iqbal M. So purba negara tu buatlah lagu. So dah buat lagu, lepas tu aku pun macam keluarkan merch apa benda semua atas nama tu. So lepas tu dia pun dah jadi tak tahu. Sebenarnya kau ni nak jadi buat muzik ke sebenarnya kau nak keluarkan merch. So tapi sekarang ni dia jadi fokus keluarkan merch sendiri ataupun merch Iqbal M sendiri lah. So dan tapi ada juga plan untuk nak keluarkan lagu-lagu lain lah. Tapi mungkin bukan dah tak pakai nama purba negara tu lah. Dia tak adalah impian yang macam besar gila. Tinggal macam purba negara tu adalah nak buat je benda yang aku nak buat yang aku tak buat dekat Iqbal M lah. Macam tu je. Okay, faham Bal. Ada satu lagi soalan Bal. Pasal purba negara, inspirasi nama purba negara tu. Okay, so purba negara ni pun kalau orang start yang macam yang ada tahu, dia pun start semasa PKP ni. So purba negara tu adalah nama, purba tu adalah kalau kau cakap secara dari faktor betul-betul bahasa dia, purba tu adalah benda dulu-dulu lah. So benda dulu-dulu, tapi aku tak ada bermaksud zaman dinosaur tu. Aku punya maksud purba tu adalah zaman sebelum kita ada PKP apa semua ni. So maksudnya negara, aku nak negara ni jadi sebelum macam ada PKP ni lah. Maksudnya kita boleh main show, kita boleh hang out, lepak-lepak, boleh keluar makan, pergi apa benda semua. So itu maksud dia dalam bahasa pasar dia adalah benda tu lah. Nak negara ni jadi balik macam dulu sebelum ada COVID ni, macam tu. Okay Bal, faham. Terima kasih. Alright. Okay, sama. Okay, dan yang terakhir kita ada Ikhwan. Ni ada yang nangis. Silakan Ikhwan. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okay, nak tanya kat Iqbal. Yelah, dah memang aku. Takkan kau tanya orang lain. Kalau kau nak tanya dekat Razali ke apa, kau masuk clubhouse orang lain. Apa pendapat Iqbal tentang muzik kat Malaysia?
Adakah pendapat. Iqbal letak mainstream dan underground scene ni dua benda berbeza? Masa aku bodoh-bodoh dulu, masa sekolah-sekolah kan. Tapi lepas dah kau serius buat muzik ni, sebenarnya benda tu tak ada beza pun lah. Untuk pada aku, kau mainstream ke, kau apa ke, sama je. Kau buat muzik juga. So sebenarnya tak ada, dekat aku dah tak ada benda tu pembahagi yang macam mainstream, yang ni underground ke, independent ke apa. Benda tu tak ada. Sebab kau keluarkan last kau keluarkan produk yang sama adalah kau buat lagu untuk nak bagi dengar dekat masyarakat, untuk nak bagi masyarakat rasa happy ke, sedih ke, pilu ke, apa ke. Tinggalnya macam mana satu-satu artis tu diangkat tu je lah. Itu je kan. Mungkin yang ni tiba-tiba ada rezeki dia diangkat lebih. Orang media semua nak cover dia, apa benda semua. Itu je sebenarnya. Untuk aku tak ada istilah. Untuk sekarang ni tak ada. Sebab kalau lagu tak play kat radio ke apa pun, korang boleh je dengar kat Spotify apa semua. Ada Siti Nurhaliza pun apa semua ada je dekat Spotify kan. Apa benda. Sebenarnya kita dekat dalam satu liga yang, kita dekat satu kandang yang sama je sebenarnya. Macam tu je. Alright, terima kasih. Okay, sama. Okay. So ada soalan yang DM dia back channel dekat aku ni. Dia Boleh tanya je. kau Bal. Tolong Tolong tanya Iqbal bila dia nak buat lagu pasal tahu bergedil. Tolong rahsiakan identiti saya. Untuk aku tak tahu siapa, tapi aku memang aku dulu tak makan sangat tahu bergedil, tapi ada satu time tu baru-baru ni juga, mungkin dalam 2 bulan ke apa yang lepas, aku jumpa kedai tahu bergedil kat rumah aku ni, sedap gila. So start tu aku batak gila makan tahu bergedil hari-hari sampai mak aku marah aku beli tahu bergedil apa benda semua. So untuk nak buat lagu tahu bergedil, aku rasa tak ada lagi yang melainkan ada company tahu bergedil yang nak hire aku buat theme song, okay, aku akan buat lah. Untuk nak buat sahaja nak letak dalam album, aku rasa banyak lagi cerita-cerita yang lebih penting daripada sedapnya tahu bergedil tu untuk aku nak share dekat orang lain lah. Macam tu. Okay, harap menjawab kepada siapa yang tanya dekat bawah tu. Bila Iqbal nak buat tahu bergedil tu, nanti kalau bila keluar tu dah siap lah tu terus maknanya pasal tahu bergedil. Okay, seterusnya kita ada Fatih. Fatih Munir, silakan Fatih soalan. Okay, Assalamualaikum Iqbal. Waalaikumsalam. Okay, ada plan tak nak collab dengan Noh ke Hujan ke untuk satukan Modern Rangers kembali? Kalau kita sebenarnya kan, ni satu cerita yang tak jadi lagi sampai sekarang lah. Dan benda tu masih ada lagi dekat dalam aku punya voice note ni. So sebenarnya kita ada plan satu time tu untuk nak buat Iqbal versus Noh Saleh, satu show. So dan masa tu lepas bincang-bincang dan cakap apa benda yang kita nak buat yang mahal lah kat show ni. So selain daripada konsep show tu, tapi aku tak boleh beritahu lah sebab takut nanti show tu akan jadi, tak best lah kalau dah bocor sekarang. So selain daripada tu, kita orang memang ada buat lagu sama-sama yang special untuk memang show tu. So dah benda tu aku sempat rekod kat dalam handphone aku je lah dengan aku rasa aku yang rekod kot masa tu kat handphone. So dia punya rough lah, tak adalah siap full kan, tapi adalah rough idea untuk lagu tu lah konon-kononnya. So tapi lepas tu dah PKP lah, apa benda semua. So terbengkalai sampailah sekarang ni. So tapi kalau ada, memang ada banyak juga. Ada juga beberapa plan yang macam nak buat sama-sama. Tapi itu keadaan sekarang ni masih lagi tak berapa nak membenarkan kan. So jadinya terpaksalah simpan dulu hajat-hajat tu. Okay. Alright. Okay, dan yang terakhir daripada speaker kita hari ini, Imran J. Ramadan. Silakan. Salam Bal. Waalaikumsalam. Saya ada soalan. Iqbal ada ke terfikir nak buat lagu yang macam style-style punk, grunge? Dan soalan kedua, ada terfikir ke nak release PSJKB macam Piring Hitam ke apa ke? Itu saja. Okay. So kalau korang nak cakap pasal ada elemen punk ke apa, sebenarnya kat lagu-lagu Iqbal memang ada elemen punk tu, fast beat dia ke apa benda semua. Cuma dia tak ada punk yang macam mana kau dengar Sex Pistol ke apa yang memang direct kau dapat dengar benda-benda tu yang kau tak dapat. Tapi ada elemen-elemen tu. Sebenarnya semua elemen rock ni semua kita ada letak sikit-sikit dekat dalam Iqbal ni. Iqbal ni dia sebenarnya sampah lah. Dia satu tempat
tempat pelupusan sampah yang semua orang buang sampah, dan kita ambil sampah-sampah tu untuk kita nak kipas semula dan bagi balik dekat masyarakat lah. Macam tu je. So soalan kedua tadi pasal nak release piring hitam tu, memang ada plan juga untuk nak keluarkan vinyl untuk PSJKB, tapi tak sure lagi. Aku punya plan untuk nak buat tahun depannya anniversary punya PSJKB, so nak releasekan vinyl lah. Tapi tak bincang lagi secara serius lah kan. So tapi memang ada plan, tapi tinggal tak serius sangat lagi lah. Sebab aku pun dah tengah poyo-poyo jadi mat vinyl semua ni kan. So jadinya adalah terasa terbuka hati untuk nak try keluarkan album tu kat dalam piring hitam. Tapi itulah tak serius sangat lagi sebab dengan keadaan sekarang ni, dengan show banyak gila tertunggak apa benda semua, yang tak tahu hala tuju show tu akan jadi ke tak ke. Duit dah habis dah ni kan. Duit korang bagi tu aku dah habis dah makan tahu bergedil lah apa benda semua. So jadi tak tahu lagi. So apa benda pun sekarang ni adalah keadaan je. Kalau keadaan ni boleh balik, so ada banyak benda yang kita boleh plan. Ini kalau kita nak plan pun tiba-tiba macam kena duduk rumah lagi, duduk rumah. So itu ada tak boleh. Tak tahu nak bercakap macam mana pasal keadaan tu. Semuanya sekarang kita berserah je. Buat apa yang boleh nak buat je. So buat benda-benda kat rumah je, buat demo, repair arrangement ke, repair lirik ke apa benda semua. Sebelum kalau bila nanti dah boleh buat, baru kita buat lah. Alright. Okay, so harap dapat menjawab soalan Imran. Okay, so Bal, sebenarnya kita ada lagi beberapa soalan untuk kau. 3 soalan sebelum kita mengakhiri kita punya program ni lah. So soalan yang pertama sebenarnya daripada Indra Putra Indra ada ke dulu itu? main bola sepak. Ada. Tadi aku Dulu kau tahu tak, dulu ada satu pemain bola sepak. Aku rasa dia macam terror juga. Aku tak ingat. Dia main Malaysia, Indra Putra Mahyudin. Aku kaki bangku awal. Bukan lah. Aku ingat yang Indra Putra Mahyudin. Bukan. Aku tadi ingat tadi Indra. soalan tu. Nama dia? Aku ingat tadi soalan tu. Lepas tu aku dah lost. Dah lupa. Mana dia dah gelap lah. Tak tahu mana. Memang banyak makan semut lah. Tapi, Indra dia sebenarnya nak tanya cengkerik yang bunyi dekat last lagu tu. Kau panggil dia record ke macam mana? Ya. Betul Bal. Tu aku nak tanya cengkerik yang lagu apa tu? Lagu apa tu? Jangan cakap saja. Jangan cakap saja. Jangan cakap saja tu. Aku nak tahu tu kau rekod tu kau ambil kau cekik cengkerik tu suruh dia rekod ke atau kau ambil sampel? Itu bayar. Kau bayar cengkerik tu. Aku pergi Kuala Kubu Baru, kau tahu. Aku pergi Kuala Kubu Baru, aku berjumpa dengan Tok Ketua kat sana yang reti bercakap bahasa cengkerik. Cakap, Tok, kita nak jemput cengkerik cari dalam 7 family macam tu. So kita nak record dia orang buat bunyi dia orang lah. So itulah kita ikut dia orang masuk dalam hutan, ada satu hutan tu. So pergi dekat satu gua tu, atuk tu pun ajak berbual dengan cengkerik tu apa semua. So dia jadi translator kita orang lah. So aku pun berborak lah dengan dia orang, cakap kita nak album, nak buat lagu ni. Aku bayar hampir 1.3 bilion tu masa tu untuk nak record. Nah, itu sampel dia, cengkerik tu sampel lah. Ya, so menarik dia punya idea tu kan. Dia punya idea cengkerik tu adalah tu lah, bila yang kan ada orang buat macam yang bila kau nasihat tapi orang buat tak tahu, orang buat bunyi. Ada cengkerik lah orang buat tak tahu. Cengkerik tu kan. So itu je simbolik dia untuk nak support kan, kau tengah bercakap dengan orang macam tu tapi orang buat tak tahu je. Itu je lah dia punya simbol dia. Satu lagi, betul. kau ada tak terniat nak buat satu lagu yang jenis kau pakai bunyi-bunyi luar ni, macam bunyi yang kau rasa kau tenang. Bunyi luar apa maksud kau bunyi luar? Bunyi luar tu macam bunyi sekeliling kau lah. Maknanya tadi kau dah pakai cengkerik kan. Mungkin kau ada lagi ke? Maksudnya pakai instrumen yang bukan instrumen. Yes. Buat masa sekarang ni cengkerik dia, tapi selepas dah kena bayar 1.3 bilion tu, aku fikir kalau nak pakai suara rimau ke apa, aku rasa lebih besar sebab rimau lebih famous daripada cengkerik kan. So tak tahu lagi tak ada cakap tak ada cakap ada, tapi kalau dia ikut kesesuaian lah kan. Dia ikut kesesuaian. Sebab macam aku, tapi selain daripada cengkerik tu, pernah je dulu masa Iqbal M keluar first dulu EP 2010 Tembak Tepat, kita ada letak bunyi pintu, tutup pintu untuk nak simbol semasa tu lirik tu pun ada pasal pintu juga lah. So sebenarnya ada juga benda-benda
yang kita letak instrumen yang bukan daripada musical instrument punya benda lah. Bukannya tak ada langsung, tapi tak ada, dia bergantung kepada cerita lagu tu untuk nak support lirik tu ke apa benda lah. Itu je. Kalau ada nanti mungkin dia sesuai, kita akan letak apa-apa benda lain. Tak burung tiung ke, letak bunyi burung Raja Wali ke, tak bunyi siput ke apa kan. Itu tak tahu lah. Okay, ni soalan signature untuk program ni. Okay. Apakah kegagalan yang paling besar dalam hidup kau dan apa yang kau belajar daripada kegagalan tu? Okay, kegagalan je aku rasa dari sudut cara aku melayan orang kot. Sebab tu macam aku cakap tadi, lepas dah makin lama dengan Iqbal M, dah banyak jumpa orang semua, aku banyak belajar pasal kemanusiaan sikit lah lagi daripada benda-benda yang lain. So aku rasa benda yang aku gagal mungkin cara aku layan orang. So sekarang ni mungkin aku layan orang okey sikit kot daripada dulu kan. Cara aku berinteraksi dengan orang, apa benda semua, cara aku ambil tahu pasal orang, pasal keliling apa semua tu lah. Aku rasa benda tu kot. Pasal lain kegagalan tak ada lagi juga sangat, sebab ada banyak lagi benda yang kau nak try buat tapi tak dapat nak buat. So aku tak boleh cakap benda tu gagal lah kan. Sebab benda tu gagal. Sebab benda tu gagal sebab kau tak buat lagi. Bukannya sebab kau dah buat Belum tapi buat tak lagi lah berjaya. kan. So macam tu je lah. So alright, okay. Nasihat apa yang kau akan berikan kepada seseorang yang nak mengikut jejak langkah Iqbal M ni? Nasihat aku yang orang nak mengikut jejak langkah Iqbal M, jangan ikut lah. Ikut langkah kau. sebab korang kena tahu semua orang punya jalan tu lain-lain. Sebab semua orang punya jalan tu lain-lain. So kau boleh try ikut cara Iqbal M, tapi kau tak boleh fokus kat cara Iqbal M tu je. Sebab mungkin dengan kau cara tu tak jadi. Cara kau tu lain. Dia sama lah macam Najwa Latif laku dekat YouTube. Iqbal M tak laku pun kat YouTube. So tapi kita try lah, tapi dah tahu kita tak berjaya sangat kat YouTube semua ni kan. So Iqbal M berjaya dekat live show, dekat konsert apa semua. So mungkin orang lain cara dia lain kan. So okay, boleh try tapi dalam masa sama jangan follow apa sangat orang tu buat. Kau kena fikir juga cara yang lain, sebab pintu orang itu macam aku cakap, yang pintu orang tu lain-lain. Ada orang tu mungkin dia punya benda tu ada dekat live show, dekat dia punya physical album. Ada orang mungkin bukan dekat benda tu, dekat benda yang lain. So awak kena try buka pintu-pintu yang ada dekat awak untuk awak nak tahu mana yang kena lah. Itu je lah. Betul. So ada Tak ada, satu benda aku tak ada cakap salah ikut cara. Aku tak ada nak cakap salah ikut cara Iqbal M tu. Cuma jangan kalau macam kau rasa kau suka Iqbal M, kau ikut cara Iqbal M tu saja dengan kau menutup cara-cara yang lain. Jangan. Sebab mungkin kau follow cara Iqbal M tu berjaya buat dengan cara macam tu. Kau mungkin tak berjaya sebab tak semua orang faham tak kan? Sebab orang tu punya jalan lain-lain lah kan. Betul, Mungkin betul. kau punya cara adalah dengan kau buat benda bodoh, lepas tu kau berjaya, tak tahu kan. So macam tu lah benda-benda dia. So itulah, bila kau cakap pasal Iqbal M ni dia berjaya dari segi live performance, memang bila aku sendiri tengok live performance kau, engkau banyak berinteraksi tau dengan kau punya penonton, dengan kau punya peminat lah. Kau dekat, kalau boleh dikatakan dekat setiap show kau akan interact dengan dorang, kau akan panggil dorang naik atas stage untuk dorang rasa sendiri experience macam mana bila kau berinteraksi dengan dorang. So aku nak tanya kau, bila start PKP ni, bila start dengan COVID semua ni kan, apa perasaan kau bila kau dah buat live performance tapi kau tak boleh nak berinteraksi dengan dorang macam yang kau sebelum ni? Yang macam selalu. Apa perasaan kau kan? So dia memang lain lah. Dia memang lain, tapi macam sekarang ni jadi interaksi dia macam kat Instagram macam tu je lah kan. Macam orang komen, orang DM, benda macam tu je lah. So tapi dari sudut macam performance, memang kalau macam borak-borak macam ni masih okey tau. Tapi bila macam show, kita pernah juga main show online, dia memang potong sikit lah. Sebab macam kau tak dapat rasa vibe tu kan. Kau tak tahu orang tu tengah kat rumah, tengah tunggang terbalik ke apa. Sebab dulu kau boleh nampak depan muka kau kan. Sekarang ni kau tak nampak orang tu, tak tahu dah tengah kepala dah terantuk kat kipas ke apa, kau tak nampak. So momen-momen tu yang dah tak ada. Momen-momen tu adalah yang paling mahal sebenarnya semasa dekat show. Momen-momen kau tengok macam mana orang
berasak momen-momen macam mana orang sama-sama tak kisah dah orang kiri kanan dia siapa, walaupun bukan kawan, kita minat muzik macam ni apa semua, kita enjoy muzik ni apa semua. So momen tu yang jadi tak ada lah. So sebab aku tahu Iqbal M ni pun dia bergerak kat situ. Semasa live show tu dekat situ orang-orang tu berkawan, dia orang jadi kawan daripada orang yang tak kenal, dia orang jadi kenal, dia orang jadi kawan apa benda semua. So benda-benda tu yang dah mungkin dah tak nampak lah buat masa sekarang. Aku tak ada nak cakap takkan nampak sampai bila-bila kan, sebab mana tahu besok lusa COVID ni dah okey balik, kita boleh jumpa balik ke apa kan. Tapi itu benda yang aku dah tak nampak sekarang lah. Sebab dah tak boleh nak nampak. So bila kau tak nampak tu, apa personal rasa kau tu? Kau sedih? Sedih lah. Untuk aku seorang yang sedih sebab aku memang jenis orang yang berborak dengan orang apa semua kan. Jadi bila dah tak dapat tengok benda tu, ada benda kat dalam diri kau tu yang kosong lah. Dia ada peratus kat dalam persen kau, dalam diri kau tu ada berapa persen tu yang jadi tak ada isi lah. Sebab benda tu dulu diisi dengan adanya benda-benda tu. Tapi sekarang ni dah bila tak ada, ruang tu jadi mereput je lah kan. Jadi kosong, bersawang lah macam tu. So sebab tu bila masa yang hari tu, bila dah PKP semua tak ada show, lepas tu masa hari tu yang dah boleh buat show tapi 50% daripada kapasiti dia yang boleh tak boleh nak ada interaksi kan. Kena jarak semua kan. Kena jarak apa benda semua tu. So bila buat memang rasa awkward sikit. Sebab kau dah lama tak ada benda tu. Sebab benda tu dah lama. Dia dah lama kau tak main bola. Tiba-tiba kau suruh kau hari ni main bola, mesti kau sepak pengkau apa benda semua kan. Sebab kau dah lama dah lama tak training kan. So benda-benda tu vibe tu kau dah jadi hilang lah kan. Nak borak-borak dengan orang, bila kau tenung-tenung muka orang, kau sampai semasa tu kau ada rasa happy juga dalam awkward tu kau ada rasa happy sebab macam ada lagi kesempatan tu aku nak jumpa balik orang, walaupun dalam keadaan yang macam berbeza sikit, orang nak kena jarak-jarak apa benda semua kan. Tapi dia jadi berbolak balik lah kan rasa tu, sebab dia happy sebab kau dapat jumpa orang, tapi keadaan tu macam tak sama sangat macam dulu apa. Macam ada something yang terhalang lah kan. Ya, betul-betul. Dia jadi macam tu lah. Okay. So itulah. Okay. So sebelum kita mengakhiri sesi kita kali ni, Bal, aku nak minta kau, boleh tak kau bagi sedikit hint tentang rumusan bagi album PSJKB ni? So sebenarnya apa tema untuk setiap lagu tu, dan yelah dari segi penggunaan gaya bahasa yang kau gunakan dalam setiap lirik tu kan. Boleh tak kau rumuskan secara ringkas sebenarnya PSJKB ni menceritakan tentang apa? Okay, so kalau nak cakap bagi senang faham adalah PSJKB tu adalah satu, kira kalau aku nak bagi senang macam ni lah. PSJKB tu air badak lah. Air badak untuk orang yang tengah demam ke? Cantik. Untuk kau nak kurangkan panas kau apa benda semua. So panas tu, demam tu bukanlah maksud demam kan. Maksudnya demam tu adalah semua benda lah. Maksudnya macam perasaan kau yang tak best, kau tengah nak kejar sesuatu, kau nak kejar cita-cita kau ke ataupun apa benda. Dia macam tu lah. Okay, demam tu simbol dia benda tu, dan air cap badak tu adalah album ni lah. Macam tu. Alright. Okay, so tu memang betul-betul rumusan tu, kira sinopsis. Kalau kat buku belakang tu sinopsis macam tu lah. Sinopsis dia lah, nak bagi senang faham. Yang macam malas nak baca tebal-tebal kan. Kita nak baca sikit macam aku dulu. Baca belakang je. Macam aku dulu pun buka apa novel-novel semua ke apa benda semua, kita baca yang belakang lah. Tak payahlah baca tebal ni lah. So lah, sebenarnya banyak lagi soalan yang aku nak tanya kau, tapi masa mencemburui kita. So bagi sesiapa yang kat bawah ni yang nak tahu lebih lanjut pasal Iqbal ni, korang boleh dapatkan, masih boleh dapatkan lagi Iqbal album ni. Korang boleh search dekat Gedung Malaya. Masih ada ke Bal dekat Gedung Malaya? Okay, masa sekarang aku tak tahu report dia lagi. Tak tahu report dia lagi secara apa, tapi yang ada sekarang ni adalah last print lah. Yang ada so kita dah nak stop, untuk kita nak tutup buku untuk PSJKB. So yang ada kalau ada lagi yang mana kat kedai-kedai mana-mana ke apa yang ada lagi, so itu adalah semuanya yang last print daripada album ni lah. So lepas kalau habis je stok semua tu, maksudnya dah tak ada print. So sekali lah terus saya nak cakap, so saya nak ucap terima kasih juga dekat semua orang yang support perjalanan Iqbal M semasa PSJKB ni. Sambutan dia memang yang untuk aku kira dah gila babi lah. So thank you untuk support tu yang tak putus-putus.
Dan kalau ada rezeki nanti kita akan jumpa dekat dalam buku yang baru Iqbal M yang akan datang lah. Yang kita tengah plan untuk nak buat tapi tak tahu bila sebab bergantung dekat keadaan ni. Alright, okay. So tapi sementara ada lagi album fizikal tu korang boleh dapatkan sebenarnya dengan harga RM30. Kalau dah tak ada, dah habis, korang pandai-pandai lah nak cari kat collector. Kau tahulah diorang akan letak harga. Memang tak tahulah dia dah jadi something yang memang yang susah nak cari. Tapi korang boleh juga boleh juga cari lagu-lagu ni dekat platform digital. Betul. Dekat mana-mana. Yang mana-mana yang macam jenis yang mungkin rasa macam aku tak sure lah album ni best ke tak ke kan. Takut nak keluar duit. Sebab risau nanti tak kena dengan taste ke apa. Korang boleh dengar je dekat Spotify ke apa benda semua. So kita dah letak juga full album dekat dalam semua digital tu lah. Alright. Okay, so siapa yang belum follow Iqbal lagi, boleh klik dekat profile dia, follow Iqbal dekat Clubhouse, dekat Instagram dia tulang belakang Iqbal. Clubhouse ni jangan nak follow. Aku lepas ni aku nak delete dah. Aku Kau nak delete? Okay, tak. Siapa yang nak follow? Sebab aku dah macam semak nak main benda-benda internet ni tau. Dah banyak benda ni dah macam semak dah. Tapi untuk program ni aku install lah untuk sebab kerja lah kan. Yap. Kerja. So nak follow, nak tahu cerita-cerita yang lain ke apa, boleh follow Iqbal M kat Instagram. Personal lah dekat aku punya personal pun. Untuk nak tahu cerita-cerita Iqbal M ke apa benda semua. Itu je lah. So dekat Instagram korang boleh search iqbalm.rasmi Siapa yang dekat bawah ni yang nak tahu boleh install Iqbal, boleh install pula. Boleh search Iqbal. Kalau kau install Iqbal, dekat handphone kau, lusa handphone rosak. Habis semua app semua dah tak ada. Dengan WhatsApp pun hilang. Kau tahu yang macam orang yang hijack apa benda semua tu kan, yang Israel semua tu sama kat handphone kau pun kena. Habis duit kau kat dalam account kau semua dah tinggal kosong lah. Tak ada duit dalam account kau. Shopee kau yang dalam troli Shopee tu tiba-tiba je kau tengok dalam, padahal sebab kau letak je dalam troli kau tak ada duit lagi nak bayar. Tiba-tiba besok JNT dah hantar dekat rumah kau dah kena bayar dah. So okay, kalau korang dah dengar malam ni punya interview kan, korang dah tahu Iqbal macam mana, korang dapatkanlah lagu dia, korang dengarlah betul-betul dan korang rasalah sendiri daripada apa yang dia cuba sampaikan dekat kita. Okay, terima kasih banyak-banyak dekat Iqbal sebab sudi untuk join kita orang dekat The Blind Spot Project ni. Terima kasih juga kepada sesiapa yang ada dekat bawah ni. Personally kalau nak terima kasih kat korang, sebut nama ramai. Terima kasih untuk masa korang 1.5 jam. So kita orang sebenarnya nak buat daripada pukul 10, daripada pukul 9 sampai pukul 10. Tapi kita lebihkan sikit setengah jam sebab topik ni agak menarik. Okay, so thank you very much. Terima kasih semua. Harap kalau ada yang salah silap kita minta halal. Okay, Iqbal, last word sebelum kita habiskan sesi kita untuk malam ini. Okay, so apa yang saya nak cakap sebagai penutup, minta maaf juga kalau ada tadi sepanjang ni macam tambah-tambah orang yang mungkin tak kenal dan tiba-tiba rasa macam dia ni cakap macam mana ni so sorry kalau ada yang tak selesa ke apa benda semua. So terima kasih juga. Terima kasih dekat apa ke benda ni, The Blind Spot Project sebab nak ajak borak-borak ni untuk kita nak share benda-benda. So harapnya mungkin ada benda yang korang boleh ambil, ada benda yang tak okey tu korang tak payah ambil, buang dalam tong sampah. So saya tak nak cakap yang ulasan terakhir ni pasal muzik ke apa sebab saya pun tak tahu nak cakap keadaan ni macam mana. Cumanya apa yang saya boleh nak cakap sekarang adalah jaga diri semua orang sebab dengan benda yang kita tak tahu pun apa benda COVID ni. Dia sebenarnya apa benda kan, penyakit apa benda pun yang kita tak tahu, yang tiba-tiba ada banyak boleh berubah lah varian apa semua. Aku rasa kalau dalam 10 tahun dia boleh tukar jadi trailer ke apa, aku tak tahu lah apa COVID ni apa semua. So jaga diri, jangan lupa tanya kawan-kawan, mesej kawan-kawan, jiran-jiran ke apa benda semua, keadaan diorang. So kalau ada yang tak okey ke apa semua, tengoklah apa benda yang awak boleh bantu, ataupun kalau awak tak boleh bantu mungkin awak boleh cari, awak boleh sambungkan dia dengan orang lain yang mungkin boleh bantu dia dalam keadaan sekarang ni, baik dari sudut emosi ataupun dari sudut kewangan ke atau apa benda kan. Kita tak nak lah sebab dah banyak orang bunuh diri apa benda semua kat Malaysia. So itu bukan jalan terakhir yang mungkin orang-orang tu terfikir ini paling mujarab untuk dia buat, untuk nak lari daripada masalah ni ke apa kan. So itu lah, jangan
tanya member, message kawan-kawan ke apa benda semua, jiran-jiran, ketuk rumah jiran ke, lalu-lalu rumah jiran tu pandang sikit ke apa benda semua, ambil tahu sikit. Ya, sebab ini masa dia untuk kita untuk berkesatuan yang betul-betul lah. Alright. Okay, so jarang nak dengar Iqbal bercakap macam tu, macam Mr. Hyde Dia bila dia jadi Dr. Jekyll tu dia dekat pentas kan. So sekarang sebab dia tak boleh naik atas pentas, dia menjadi Mr. Hyde yang baik. Aku dulu masa sekolah itu novel bahasa Inggeris ada Dr. Jekyll Mr. Hyde. Dengan konserto terakhir lagu. Aku jatuh terakhir. Nasib baik kau tak masukkan anak Din biola sekali, Bal. So okay, terima kasih Bal. Lepas ni boleh jemput pergi ke Jam Sesh, kita ada gig di sebelah. Kalau kau nak join silakan. Okay, terima kasih lagi. Indra, last word. Aku tak banyak borak tadi kan, sebab aku terkesima dengan apa Iqbal cakap berbual kan. Aku dapatlah satu benda yang aku rasa. Apa benda kau dapat? Ada lah, takkan aku nak beritahu kan. Lepas ni tahulah nak hire macam kerik kat mana. So aku berucap terima kasih kepada kau Bal kerana sudi santai dalam The Blind Spot Project ni. Ya, aku bukan sudi, aku terpaksa. Oh iya ke? So terima kasih juga kepada korang-korang yang kat bawah-bawah tu yang steady mendengar, meluangkan masa untuk dengar perbualan apa Iqbal ni kan. Dan itu saja lah. Kalau ada masa nanti kita jumpa lagi Bal. Kalau boleh nanti aku nak ulung kau lagi sebatang ukuk. Boleh. Cantik. Jangan sebatang, ambil sekotak terus. Betul. Nak bagi aku sekotak di blend. Alright, okay, terima kasih semua. So saya akan akhiri dengan lagu daripada Iqbal. So korang boleh follow each other yang dalam ni. Kalau nak tengok nak buat apa yang patut. Kalau tak korang boleh nak keluar, boleh keluar. Terima kasih sekali lagi. So kita akan endkan dengan lagu Iqbal, lagu Perasaan Sedih. Janganlah kau bimbang. Apa dia Bal? Oh kau main, bukannya aku yang main. Bukan Bal. Aku mainkan. Kau nak main? Boleh main Bal. Kau nak main? Okay, kau main. Cantik. Silakan Bal. Alright, okay. Lepas tu lepas habis main aku tekan leave quietly ni je. Kau jangan jangan leave bising-bising. Yes, leave quietly. Okay, silakan Bal. So dah habis main aku tekan leave quietly dah. Okay, so jaga diri semuanya, modern rockers selamanya. Assalamualaikum. Pulang segera, wahai nyawa, pulang cepat, jangan lewat. Matahari sudah penat, bulan cuba ambil tempat. Kalaulah boleh jadi mata, sepenuh masa tak perlu rehat. Tak pernah biarkan masa cemburu. Janji kita tetap bersatu selamanya. 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 Pulang segera, wahai nyawa, jangan tinggal saya seorang, nyawa saja, tiada dua, hanya mati pisahkan kita kan sama-sama. Jangan risau, selagi saya ada di sini, ada di sisi, ada di sisi, ada di sisi untuk selamanya. Oh, jaga diri
awak semua, nanti kita jumpa lagi. Jaga diri awak semua, corona masih meratai. Jaga diri awak semua, sampai masa kita jumpa lagi. Jaga diri awak semua, corona masih ada di sini. Bila jatuh sakit, harap-harap awak berdekatan. Otak udang ini kembali normal. Terima kasih sayang. Oh jangan kau ragu, cintaku sungguh. 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 Cintaku sungguh. Cintaku sungguh. Cintaku sungguh. Cintaku sungguh. Okey, jaga diri semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright, terima kasih Iqbal. Okay, terima kasih semua. Saya akan end room ni dalam 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum semua.